Okey, saya nak jelaskan tentang asas kepada human right dalam konteks Islam. Sebab ni penting untuk kita faham supaya kita tidak ada sifat tentang human right ni. Sebab dalam Islam asas yang ada di dalam Islam ni jauh lebih kukuh berbanding dengan asas human right yang kalau kita tengok sejarah dia tumbuh berdasarkan kepada keperluan manusia, desakan dan juga kesedaran di samping kepentingan politik di barat lah. Tetapi di dalam Islam ni dia berasaskan pada wahyu dari Allah SWT yang memberikan petunjuk dan dia terlaksana dengan begitu cepat, drastik yang kita boleh sebutkan suatu pendekatan revolusioner yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Termasuklah konsep persamaan, konsep dari segi kaum, kebebasan kaum dan juga wanita, kedudukan wanita, mengangkat martabat wanita dan juga dari sudut kebebasan bersuara. Semuanya telah ditunjukkan di dalam tamadun Islam sejak daripada zaman Rasulullah SAW secara mendadak. Dan kalau kita tengok konsep ini dia berteraskan kepada yang pertamanya yang kita kata konsep kemuliaan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Yang mana Allah SWT sebut walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan anak Adam ini. Maknanya manusia ini tak kiralah orang Islam, bukan Islam. Selagi dia bernama manusia, termasuklah orang yang kurang siuman atau orang yang apa saja. Bila sebut anak Adam, Bani Adam, Allah sebut karramna, kami telah muliakan. Ini satu konsep penting. Konsep kita katakan karamatul insan, kemuliaan yang ada pada manusia. Maknanya tidak boleh dihina, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Ini satu konsep penting. Ini yang pertama. Allah sebut bandingan manusia ini diberi kecerdikan, menggunakan alam ini untuk pergi ke tempat lain, laut, bumi dan sebagainya digunakan oleh manusia. Dan kemudian hak asasi ini juga berteraskan kepada satu konsep yang lain yang kalau kita perhatikan iaitu konsep keadilan, al-adlu dan juga konsep al-ihsan. Al-adlu wal-ihsan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 90. Ayat 90 Allah SWT berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah SWT sendiri suruh kita ni al-adli wal ihsan, keadilan dan juga ihsan. Dua benda ni memang sangat penting yang menjadi asas kepada kalau kita nak bincang dalam konteks hak asasi ini, adl dan juga ihsan. Tiga benda ni pun dah cukup menjadi asas untuk kita rangkumkan dalam semua jenis human right atau freedom yang digariskan oleh barat. Dan dia menjadi asas penting untuk kita lihat. Dan puncak kepada ketiga-tiga ni ialah tauhid, iaitu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan kepada konsep human right yang ada dalam Islam. Dan kita kena lihat konsep ini di dalam Islam dia terlaksana tanpa sebarang slogan sejak daripada dulu lagi. Kenapa tidak ada slogan human right dalam sejarah Islam? Sebab Islam menekankan konsep-konsep tadi konsep karamatul insan, konsep adalah, konsep ihsan. Dan di dalam konteks application, Islam kurang menekankan dari sudut right, tapi Islam menekankan dari sudut duty and responsibility. Maknanya dalam Islam, kalau kita baca buku-buku Islam, bahkan baca Al-Quran, baca hadis, Rasulullah tak terlalu menekankan dari sudut hak, tapi Rasulullah menekankan dari sudut responsibility and duty, tanggungjawab kita sebagai manusia apa dia. Dan kalau kita berfikir secara positif, kita tengok dari sudut ini, sebenarnya bila seluruh manusia bercakap tentang tanggungjawab, bercakap tentang kewajipan, masalah dunia akan selesai. Hari ini oleh kerana kita terlalu banyak apa hak saya, apa hak saya, apa hak saya, masing-masing bercakap tentang hak saya, masing-masing menuntut hak, maka negara berada dalam keadaan kadang-kadang tak menentu keadaannya. Kita tengok dalam isu COVID-19 ini di Amerika Syarikat.
dan juga di negara lain Eropah, bila kerajaan mereka melaksanakan curfew, kena duduk di rumah dan sebagainya, tiba-tiba mereka keluar menyatakan ini adalah hak kami untuk bebas keluar berjalan. Mana masing-masing bercakap tentang hak. Ini timbul masalah. Sedangkan di dalam tamadun Islam, disiplin Islam, penekanan yang diberikan kepada umat Islam, kepada orang Islam ni ialah dari sudut tanggungjawab. Masing-masing berfikir apa tanggungjawab saya, apa tugas saya, apa peranan saya dan sebagainya. Ini berbeza. Berbeza cara pendekatan Islam dan juga Barat lah dari sudut konteks asal. Sebab tu di dalam Islam ni, kalau kita buka kitab fiqh, memanglah sekarang ni adalah yang dibincang dari sudut Al-Musawah, Hurriyatul Ra'yi, Hurriyatul sekian. Memang ada konsep-konsep kebebasan, tapi yang ini tidak dibincangkan di dalam kitab turas yang lama-lama sebab diselesaikan melalui perbincangan tanggungjawab dan juga kewajipan tadi. Itu yang berlaku dalam sejarah tamadun Islam. Dan kalau kita tengok sejarah Islam, tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Orang kafir tidak dizalimi, perbezaan bangsa tidak jadi masalah, perbezaan gender tidak pernah jadi masalah, tidak timbul soal perhambaan diseksa, tidak pernah ada masalah. Sedangkan di Amerika Syarikat, pada saat 200 tahun lepas, hingga saat ini masih lagi ada discrimination. Apa yang berlaku dalam COVID-19 ini, rawatan ataupun rawatan kepada mereka berkulit hitam tak sama dengan mereka yang berkulit putih. Mereka kadar kematian di kalangan orang African di negara-negara barat jauh lebih tinggi berbanding dengan kulit putih. Ini diskriminasi yang berlaku. Diskriminasi, mereka tak boleh sembunyikan. Itu yang berlaku. Sedangkan dalam sejarah Islam sejak daripada zaman Nabi, tak pernah berlaku masalah ini. Tak pernah berlaku. Menggambarkan bahawa tak perlu bercakap tentang hak asasi pun, kita boleh selesaikan masalah asasi. Kita bercakap soal tanggungjawab. Ini disiplin Islam. Cumanya realiti sekarang, bila semua orang bercakap hak asasi, kita pun bercakap dalam konteks kita, tapi kita sendiri kena memahami struktur ataupun falsafah yang lebih besar dari sudut prinsip Islam. Sebab tu kita rasa sedih ada orang yang diberi jaga itu sebagai yang paling atas sekali di cara berfikir, sedangkan dia kena berfikir jauh mengatasi hak asasi Barat lah.